Selamat pagi, salam sejahtera. Ini satu pendedahan isu yang menarik untuk saya kongsikan dengan Anda semua. Ikuti terus, jangan lupa bagi yang kali pertama ikuti channel ini, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini dan membantu saya mengembangkan channel ini. Anda tak perlu bayar apa-apa, karena tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian, bagi kami buat kerja dulu. Nanti bertarunglah semula. Itu kata-kata Setiausaha Politik Perdana Menteri Azman Abidin. Beliau kata, negara akan kembali menjadi tidak stabil sekiranya kerajaan hari ini di bawah pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim digulingkan. Setiausaha Politik Perdana Menteri Azman Abidin berkata demikian, mengulas tentang desas-desus pertukaran kerajaan dan hantaran teka-teki pemimpin bersatu Muhammad Faiz Na'man yang seolah-olah bermaksud Perikatan Nasional telah mempunyai 126 sokongan ahli parlimen untuk membentuk kerajaan. Negara ini tidak mampu lagi dengan keadaan politik yang tidak stabil, seperti Kerajaan Prihatin Pentadbiran Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Keluarga Malaysia Pentadbiran Ismail Sabri terdahulu. Negara kita akan menjadi kucar-kacir, ekonomi negara akan musnah, kepercayaan pelabur tiada lagi, mata wang negara akan jatuh, pasaran saham merudum, dan semangat bekerja kaki tangan awam akan hilang kerana hala tuju pentadbiran negara yang tidak menentu. Saya amat setuju dan saya menyokong apa yang beliau katakan ini. Tidak pedulilah siapa kerajaan itu. Adakah itu kerajaan Perikatan Nasional? Apakah itu kerajaan Barisan Nasional? Atau mungkinkah itu adalah kerajaan Pakatan Harapan? Sekiranya ini terus berlangsung, sekiranya tindakan provokasi tumbang-menumbang, cantas-mencantas ini terus berlaku, maka negara kita akan menjadi tidak stabil. Dan benarlah apa yang beliau katakan ini. Saya rasa tidak ada satupun penduduk di Malaysia ini yang boleh menafikan perkara benar ini. Keadaan negara yang kucar-kacir disebabkan perbuatan nak tumbangkan kerajaan, nak ganti Perdana Menteri dan sebagainya, tidaklah membawa keuntungan besar. Ianya hanya akan menjadikan negara ini kucar-kacir. Dan pastinya ekonomi negara kita akan musnah. Kepercayaan pelabur tiada lagi. Mata wang negara akan jatuh. Pasaran saham merudum. Dan yang pasti, semangat bekerja kaki tangan awam akan hilang kerana hala tuju pentadbiran negara yang tidak menentu. Saya pasti, sekiranya Anda adalah kaki tangan awam, Anda pasti tahu, setiap kali kerajaan berubah, pasti ada beberapa dasar, ada beberapa perkara hala tuju pentadbiran negara akan berubah. Belum sempat selesai sesuatu program yang diatur oleh kerajaan itu semasa itu, ditukar pula oleh kerajaan yang baru, akan berubah lagilah programnya, akan berubah lagilah nama-namanya. Kalau dulu Keluarga Malaysia, kalau dulu Kerajaan Prihatin, akhirnya Kerajaan Madani. Kalau ditukar lagi, tak tahu lagi lah apa pula kerajaannya. Dan ini akan membuatkan, pasti akan membuatkan motivasi, semangat bekerja kaki tangan awam akan hilang. Kalaupun tidak banyak, tetapi pasti akan mempengaruhi semangat bekerja mereka kerana perubahan-perubahan yang tidak sepatutnya. Sudah-sudahlah tuh, rakyat dah bosan. Tunggulah 5 tahun lagi. Bagilah kami buat kerja dulu. Nanti bertarunglah semula. Biar rakyat tentukan nanti di PRU 16. Rakyat dah penat. Rakyat tak berminat lagi langkah-langkah politik jahat seperti dulu, katanya. Saya menyokong apa yang beliau kata ini. Kalau boleh, saya nak sokong 1000 kali. Kalau nak boleh, saya sokong 1,000,000 kali. Anda bagaimana? Sekiranya Anda tak sokong apa yang beliau kata ini, maksudnya Anda merestui negara ini berada dalam keadaan yang kucar-kacir. Sudah-sudahlah. Saya ulang sekali lagi. Sudah-sudahlah. Rakyat memang dah bosan. Saya pemerhati politik, pengkritik politik dan juga penganalisis politik. Saya pun memang dah bosan dah.
Memang bosan melihat negara ini sekejap nak tumbang lagi, sekejap lagi nak tumbang lagi, sekejap lagi nak cari lagi Perdana Menteri, sekejap lagi ini lagi, itu lagi. Tunggulah 5 tahun lagi, tunggulah 5 tahun, bukan lama pun. Bagilah semua orang bekerja dulu. Kalau mau tumbangkan kerajaan, kalau nak bertarung semula, bertarunglah dulu, tunggulah dulu nanti 5 tahun lagi semasa PRU 16. Rakyat dah penat, betul rakyat dah penat, rakyat tak berminat lagi dengan langkah-langkah politik jahat seperti dulu itu. Desas-desus mengenai pertukaran kerajaan atau Perdana Menteri mula kedengaran. Selepas dimainkan sesetengah pihak khususnya selepas Pakatan Harapan, terpaksa bekerja sama dengan Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan pada tahun lalu. Orang kata PH, punca mereka tak suka PH adalah kerana bekerja sama dengan Barisan Nasional. Tapi saya nak tanya, nanti Perikatan Nasional nak bekerja sama dengan siapa? Barisan Nasional juga kan? Nanti akan ulang lagi. Orang tak suka Perikatan Nasional sebab bekerja sama dengan Barisan Nasional lagi. Sampai bilalah akan berakhir semua itu. Walaupun memiliki kerusi terbanyak hasil PRU 15 yang diadakan pada 19 November yang lepas, ia belum mencukupi untuk Pakatan Harapan yang diketuai Anwar untuk membentuk kerajaan kerana gagal mendapat majoriti. Ia mendorong kerjasama dibina antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di sebalik perseteruan yang panjang di antara kedua-dua parti. Ia kemudian disertai gabungan parti dari Sabah dan Sarawak. Bagaimanapun akhir-akhir ini, kabar angin itu disemerakkan lagi dengan pelbagai cara. Misalnya, hantaran berteka-teki Faiz Naaman baru-baru ini. Wartawan tanya pasal 126 tu, saya sebut maaf tiada komen. Just wait and see katanya. Saya juga tak pernah cakap itu nombor apa kan, kata beliau. Tapi dulu Anwar Ibrahim pun selalu sebut, I have the number, saya ada angka, kata Faiz berhubung hantaran di Facebook itu. Sementara itu, Azman menasihati Faiz Naaman bahawa pihak yang berhasrat menukar kerajaan perlu melihat kepentingan rakyat dan negara terlebih dahulu, bukan kepentingan diri dan kelompok mereka. Tujuan mereka memainkan isu seperti adalah kerana tahap sokongan rakyat dan penyokong mereka semakin pudar. Jadi mereka ingin memberikan harapan baru kepada penyokong mereka yang dah lama hilang, semangat, kata beliau lagi. Jadi dengan cara ini mereka boleh memberikan harapan baru kepada penyokong, terutama menjelang PRN di 6 negeri nanti. Yang lebih merunsingkan pembangkang adalah kerana tahap sokongan rakyat kepada gagasan Malaysia Madani dan Anwar semakin meningkat dan mula diterima oleh rakyat, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.